Baik, kita terus bersama dengan kita. Okey, berkenaan dengan tajuk relevan lagikah peranan wartawan pada era digitalisasi. Ini pastinya kata apa beza pengamal sekarang ni, pengamal media dengan wartawan jadian? Tak ada beza pun. Sebab jadian, semuanya kan sebab semuanya sekarang dekat handphone. Kadang-kadang kita dapat siapa lebih cepat, dialah wartawan. Betul. Sekarang ni lah berbanding dahulu. Jadi ini yang kita nak bincangkan, Afad. Betul. Dan kita kena faham juga dalam etika kewartawanan tu ada garis-garis paduan yang harus kita ikuti. Dan bukan sahaja kita nak melaporkan benda tu bagi orang tahu sahaja kan. Berita-berita yang kita nak bagi tu kenalah benar sahih. Betul. Dan itu kita sebagai wartawan. Kita sebagai yang profesional ni pun kita tak boleh semena-menangnya nak keluarkan berita tanpa kita ditentusahkan berita itu juga. Ada banyak kan, banyaklah step-step dia. Jadi ini yang kita bincangkan kerana seramai sekarang ni kita bimbang. Bimbang bahawa sejauh mana laporan yang disiarkan itu betul, tepat, dan adakah ia memberi manfaat kepada semua masyarakat. Baik, kita terus kenalkan tetamu kita. Ini dia Otai ni, Datuk Chamil Waria, pengurusi Malaysian Press Institute MPI, berbaju merah segak. Sama dengan Datuk. Pengacara, seluar pengacara. Ini kita wartawan darah merah tapi nadi kita tu warna hitam, kopi kan ada sebab hitam. Okey, saya nak ucapkan selamat kembalilah kepada Datuk di TV3. Kali terakhir Datuk di TV3 tahun 2007, penghujung 2007. Dan saya rasa inilah kali pertama saya muncul sebagai tetamu dalam program kita hari ini. Sepatutnya kita kena walaupun saya bekerja di TV3, tapi saya rasa saya tak pernah menjadi tetamu MHI. Untuk hari ini kena ada masa saya habis di bilik berita. Menguruskan program-program berita TV3 ketika itulah. Itu cerita 15 tahun lepas. Okey, hari ini kita bawakan topik yang saya rasa relevan dengan kita semua. Bagaimana peranan wartawan itu di era digital ini, Datuk. Kita tahu, Datuk, setiap hari kalau kita buka aja mana-mana platform, katalah kita buka Instagram pun ada, kita buka Facebook pun ada, semuanya melaporkan berita-berita yang isu semasa. Bagaimana Datuk melihat cabaran ini kepada wartawan? Macam Datuk dah memang senior Otai dah berkenaan wartawan dahulu. Saya rasa cabarannya yang paling besar. Karena sebab dulu boleh dikatakan masa saya masuk berkhidmat dengan akhbar lah. Yang kita tahu sumber utama berita adalah surat khabar, radio dan televisyen. Belum ada lagi era digital ni. Kan? Dan sekarang ni kita kena ada waktunya bersaing, ada waktunya melawan arus juga. Kan? Sebab digitalisasi telah melahirkan banyak platform dalam media sosial. Kan? Dan siapa juga boleh menjadi wartawan lah. Kan? Siapa juga boleh menjadi wartawan tu maksudnya dia melaporkan apa yang dia hendak, apa yang dia minat kan. Tetapi saya rasa yang membezakan wartawan profesional dengan wartawan bukan profesional ni adalah apa yang disebut tadi, etika. Kita melaporkan, kita berpegang kepada etika. Dan bukan suka saja apa maklumat kita terima tanpa kita mengesahkan sama ada benar, tepat, kita akan laporkan kan. Cara itu yang membezakannya. Dan yang paling penting saya rasa sekarang ni bukan hanya wartawan itu sendiri yang menghadapi cabaran besar, tetapi pengguna maklumat juga berdepan dengan cabaran, sama ada mereka nak percaya apa yang mereka terima atau sebaliknya. Itu sebab saya selalu menekankan bahawa selain daripada kita kekal berpegang kepada prinsip-prinsip menjunjung nilai-nilai kewartawanan yang mulia dan tinggi itu, kita juga kena mungkin memulakan apa yang dipanggil media literacy. Itu mendedahkan kepada khalayak pengguna bahawa bukan semua yang mereka dapat dalam media sosial itu boleh dipercayai ataupun boleh diterima bulat-bulat lah. Jadi saya rasa itu cabaran besar kewartawanan hari ini. Tapi saya berpendapat bahawa kewartawanan sebagai satu bidang, wartawan sebagai satu profession tidak akan pupus. Itu saya pasti. Selagi masyarakat atau publik memerlukan maklumat yang sahih, yang tepat, selagi itulah kewartawanan dan wartawan akan terus berada, cuma berdepan dengan cabaran-cabaran daripada wartawan yang disebut wartawan jadian tadilah. Itu saya rasa. Jadi dari segi prinsip saya berpendapat bahawa kewartawanan akan kekal relevan, wartawan akan kekal dengan fungsinya untuk melaporkan
peristiwa, melaporkan berita, melaporkan isu, tetapi dengan mengamalkan atau berpegang kepada etika-etika kewartawanan. Dan kalau kita nak sebut etika ni memang benda yang banyaklah. Tapi saya rasa 4 aspek yang penting lah. Pertama, kebenaran dan ketepatan maklumat. Bila misalnya kata Fareha terima maklumat akan tentu sahihkan dululah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kena ingat bahawa bukan semua maklumat kalau kita salurkan kesannya baik. Ada juga kesan buruk terhadap sama ada kelompok masyarakat itu sendiri ataupun kepada individu. Jadi kita pun kena menjadi bertimbang rasa lah. Kerana bukan hanya dapat je siarkan. Kita kena tengok apakah meninggalkan kemudaratan yang besar. Kerana maknanya kita ingin meminimalkan kecederaan kepada orang yang kita sentuh dalam tulisan kita. Yang ketiga saya rasa yang penting ialah bahawa kita sebagai wartawan ni apabila kita melakukan kesilapan, kerana kita mesti bersedia untuk membetulkan serta-merta. Kerana kalau kita tahu fakta yang kita siarkan tak tepat misalnya, dan kita kena beri right to reply kepada orang yang berkenaan. Dan yang keempat tu kita bersikap profesional lah. Maknanya kita tidak terpengaruh atau emosi dapat sesuatu maklumat. Yang ini saya rasa 4 ciri-ciri yang tidak ada kepada wartawan jadian. Dan pengguna juga kena berhati-hati lah. Jadi itu yang saya fikir sebagai wartawan kita terus menegakkan etika kewartawanan dan menjunjung nilai mulia lah. Okey, tapi saya tertariklah dan juga bersetuju apa yang Datuk katakan tadi sebab dunia kewartawanan ni akan terus relevan. Cuma media saja yang berubah. Platform media saja berubah. Dan dahulunya macam Datuk sentuh tadi radio dan sebagainya. Tapi sekarang ni kalau kita lihat zaman dah berubah ke era digitalisasi dan saya nak tanyalah tentang perubahan-perubahan era ini kan. Relevan lagikah macam surat khabar pun masih lagi dijual dan sebagainya. Walaupun rendah. Walaupun rendah. Jadi adakah macam perlu lagi surat khabar ini dalam era sekarang ni, Datuk? Selagi ada permintaan, saya rasa perlu. Selagi ada permintaan lah. Tapi mungkin saya rasa Bill Gates pernah meramalkan bahawa surat khabar dalam bentuk fizikal, dia akan berakhir. Tetapi surat khabar ataupun imej akhbar dalam online, digital akan terus ada. Dan kalau kita tengok di Malaysia ni, kalau saya boleh sentuh sikit, bahawa tahun 2015 ada lebih kurang 1.4 juta edaran akhbar sehari. Tahun lalu ni, saya rasa tak sampai 600,000 naskah sehari. Bandingkan perbezaan dari segi edaran. Tetapi pada waktu yang sama, kalau kita tengok senarai jenama surat khabar dalam online. Atas talian, jenama-jenama ini berada di top 10 dan saya rasa ada peralihan dari segi penggunaan maklumat daripada surat khabar fizikal kepada surat khabar atas talian. Dan ini berlaku kan. Cuma dari segi ekonomi dia ada masalah untuk mendapatkan iklan lah. Yang saya kira itu mungkin menjejas perniagaan surat khabar dan berlaku penguncupan, pengurangan pengambilan kewartawanan wartawan untuk berkhidmat dengan mereka. Saya rasa itu. Nombor 2 saya rasa oleh kerana social media dia melahirkan begitu banyak platform. Dan kalau disebut Facebook, TikTok, Instagram kan. Ini juga ada platform-platform yang boleh digunakan untuk menyalurkan maklumat yang sahih tadi oleh wartawan profesional. Tetapi naratifnya berbeza. Cara penceritaannya berbeza. Untuk TikTok kan kita tahulah bahawa mereka ingin yang berkata bentuk video pendek kan. Jadi wartawan masa depan dan sekarang dia kena menjadi seorang yang multi skilling. Kan dia boleh melaporkan untuk surat khabar, kalau dia bekerja surat khabar, dia boleh melaporkan untuk TV, untuk radio dan juga untuk media sosial. Jadi dia kena belajar banyak kemahiran lah. Jadi akan ada perubahan dari segi tabi'i dan sifat tentang kewartawanan itu sendiri. Saya bila Datuk cakap berkenaan dengan banyak platform digital ni, saya nak tanya pendapat Datuk sendiri. Bagaimana melihat kita dulu sebagai wartawan yang lama ni, kadang-kadang kita pergi, kita kena jumpa orang tu, dapatkan sumber kan, bagaimana tanya pendapat dan sebagainya. Sekarang ni Datuk semuanya shortcut. Okey. Maaf kalau saya kata ada segelintir daripada platform akhbar yang telah berada dalam talian mencedok
daripada video-video TikTok, kemudiannya menjadikan sebahagian daripada berita, tetapi macam dia punya. Ya. Macam dia punya. Dan tidak mungkin ada sebagainya sehingga kan tidak call terus orang tu betul ke ni. Tapi hanya menjadikan sebahagian cerita mencedek begitu saja dan menurutnya itu rujuk kepada video tersebut. Bagaimana? Saya rasa perbuatan itu memang tidak beretika lah. Dan mungkin boleh kita kata plagiarism. Itu kita menciplak hasil karya orang lain dan kita anggap sebagai kita punya. Dan perbuatan itu memang satu perbuatan yang keji lah dalam dunia kewartawanan, dalam dunia berkarya. Dan tidak patut berlaku. Kan? Tetapi saya rasa oleh kerana teknologi membolehkan. Mungkin ada permintaan masyarakat kita yang suka macam tu. Ya, ada, memang ada. Kan, kalau kita tengok pengguna lebih suka melihat kata TikTok, baca dalam Facebook pun dah kurang lah sebenarnya. Pasal Facebook macam dianggap macam bagi konservatif dan panjang kan, dan mungkin Instagram kan. Jadi memang ini soal supply demand lah. Bila ada permintaan, kan, dia pun akan lakukan. Tetapi saya rasa perbuatan itu kalau kata pemilik platform berkenaan, dia tahu soal hak cipta, kan, dia tahu soal plagiarism, kan, menciplak ni dia tak akan buat lah. Itu kayaknya dalam berkarya paling hina lah bagi saya kan. Tetapi oleh kerana dibenarkan oleh teknologi, kan, maka itu berlaku. Tapi saya rasa mungkin ada pihak-pihak yang bertanggungjawab patut membenteras perbuatan semua itulah. Saya rasa kan. Yang kita geram lagi apabila dia dah cedok kita punya story tu, sabar. Kredit pun tak bagi. Kan? Dan rating ni lebih tinggi. Lebih tinggi kan. Okey, Datuk, kita ada soalan di Facebook yang ingin bertanyakan kepada Datuk. Jom kita tengok soalannya berbentuk. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pendapat Datuk tentang wartawan sekarang kurang turun ke lapangan dan boleh ambil berita dari media sosial saja, macam kita sebut. Saya fikir begini, sebagai wartawan yang kita punya pelbagai sumber untuk dijadikan berita lah. Dan sekarang ni salah satu sumbernya adalah media sosial. Tetapi jangan kita ambil bulat-bulat. Kerana mungkin maklumat itu berguna, tapi kita kena periksa sama ada maklumat itu betul atau tidak. Jadi saya tak ada masalah untuk saya menjadikan media sosial sebagai sumber berita. Tetapi sebagai wartawan profesional, sumber berita itu, bahan maklumat itu mesti kita semak. Sama ada dia betul atau tidak. Dan kalau betul kita akan siarkan. Kalau tak betul pun kita boleh siarkan dengan menjelaskan apa yang sebenarnya berlaku. Jadi saya kepada yang bertanya itu saya tak ada masalah. Maknanya untuk wartawan kita ada sumber berita tambahan yang boleh kita manfaatkan. Kalau dulu memang masa saya mula-mula kerja tu kita diletak di meja jenayah. Kita setiap pagi kena pergi ke balai polis, menghadiri sidang media mereka untuk mendapatkan maklumat. Kan? Dan kita tahu bahawa maklumat daripada pihak berkuasa ini betul. Kan? Jadi sekarang ni polis pun akan gunakan media sosial, PDRM untuk melaporkan apa yang berlaku. Kan? Jadi saya rasa wartawan tu atau pengguna maklumat kena pandailah membezakan antara yang palsu dan so-called fake news ni dengan yang betul lah. Kalau tengokkan sekarang ni, Datuk, mungkin wartawan adalah ejen penangkis berita palsu. Sekarang ni kebanyakan kita begitulah kerja dia, sama ada membenarkan apa yang dinyatakan oleh media sosial ataupun menafikan menggunakan sumber-sumber pihak yang berkuasa lah. Itu saya rasa memang trend sekarang dan akan terus kekal di masa depan lah. Okey, Datuk, kita ada satu lagi mungkin komen di Facebook MHI pada pagi ini. Oh, bagus hari ini. Bagus. Ramai wartawan menonton. Okey, daripada siapa pula tu? Siapa ni? Noraini Yusof, Tabit Spring dengan wartawan akhbar dan TV dulu. Okey, cari cerita dah jumpa depan-depan. Tanya sendiri dengan pihak yang terlibat. Ya Allah, betul. Soal ini ada komen kan, dan saya belok juga saya share pengalaman saya lah. Karena saya mula-mula tu, saya ni dah lama sangat lah kan. Mungkin anda berdua belum lahir kan. Saya misalnya pernah menemu ramah Perdana Menteri pertama, Tengku Abdul Rahman. Karena saya pernah berhari raya dengan pengurusi Parti Komunis Malaya, kerana Musa Ahmad pada tahun 84.
Dan saya juga pernah menemuramah banyak pemimpin ASEAN lah. Sebab kita masa TV3 dulu, kita ada program In Conversation yang kita buat dengan 3 stesen TV yang lain. Jadi memang banyak turun ke lapangan untuk mendapatkan berita dan maklumat untuk kita siarkan. Karena itu betul lah. Tetapi sekarang ni, pertamanya oleh kerana organisasi media pun dia jumlah wartawan yang digaji berkurangan. Saya difahamkan model kebanyakan media arus perdana seperti News Straits Times, Berita Harian dan Metro ni tak lebih daripada 90 orang. Satu waktu dulu sampai 200-300 kan. Jadi tenaga wartawan yang ingin dihantar ke lapangan pun makin berkurangan. Jadi teknologi juga membolehkan mereka duduk di depan desktop atau komputer dan memantau apa yang berlaku. Dan dari segi pantauan tu dia bolehlah menyusun satu cerita kerana berita rencana kerana tetapi saya percaya kalau dia wartawan dia akan hubungi pihak-pihak yang tertentu lah untuk mengesahkan sama ada bahan tersebut betul atau tidak kan. Dan yang paling seronoknya kalau kita berdepan ni banyak soalan yang kita tanya yang boleh kita tanya kerana soalan-soalan termasuk yang human interest kan. Yang macam cerita pertama tadi saya rasa itu bezanya dan saya rasa di masa depan pun dia model perniagaan media ini akan mengecil lah dan khusus kerana misalnya bisnes portal berita perniagaan, portal berita politik, portal berita human interest, sukan dan sebagainya. Tadi Datuk dah bercakap tentang teknologi dan juga Datuk pun bercakap tentang pengurangan pekerja tadi. Saya teringat sekarang ini kan kita ke era digitalisasi ni. AI, artificial intelligence. Dah ada kecerdasan buatan. Dah ada newsreader yang Okey, apa pandangan Datuk pula tentang perkara itu? Saya rasa dia tak akan mengambil alih peranan kita sebagai wartawan. Masih lagi memerlukan kreativiti, penceritaan. Kalau AI ni, dia emosi tak ada. Karena misalnya tadi saya lihat bagaimana Fareha interview OKU Zul tadi di Pulau Intan kan, dengan cara bertanya soalan pun lembut kan, pasal itu AI tak akan ada emosi tu. Dia akan tanya dengan cara mungkin yang kasar kerana tidak cuba empati kepada responden yang ingin ditemu ramah. Saya rasa kita manusia wartawan ni akan terus memegang peranan untuk memaparkan berita-berita yang penuh emosional, manakala AI ni mungkin boleh membantulah cerita-cerita tertentu kan untuk 2-3 minit atau 2-3 minit lama sangat dalam berita, mungkin 1 minit kan. Itu saja saya rasa kan. Tapi tak tahulah kalau AI ni akan disempurnakan jadi manusia di masa depan itu saya tak pasti. Tapi saya percaya taklah. Pasal yang buat AI itu adalah manusia. Kan? Datuk, mungkin Datuk ada kata-kata kan kepada wartawan Malaysia pada era digitalisasi ini, mungkin kita perlu tambah nilai untuk kita betul-betul seimbang dengan teknologinya, dengan kita punya etikanya. Saya rasa yang penting adalah untuk kita menguasai teknologi yang ada lah. Maknanya jangan benarkan teknologi menguasai kita. Kita ikut rentak pula kan. Yang penting kita menguasai teknologi dan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk enhance atau melestarikan package berita atau package temu ramah yang kita nak buat. Saya rasa itu penting kan. Jadi maknanya untuk wartawan atau bakal wartawan masa depan tu dia kena ada skill atau kemahiran bukan hanya untuk menemu ramah tetapi untuk bagaimana menggunakan teknologi tertentu terutamanya AI untuk menjadikan package berita atau package laporan itu lebih menarik lah. Saya rasa itu cabarannya lah. Orang macam saya ni kira dah pupus lah. Kami perlukan Datuk. Pupus dari segi penggunaan teknologi ni saya kalah lah. Tapi dia punya pengalaman kepakaran masih diperlukan untuk membina jati diri sebagai wartawan baru tu. Betul. Okey, jadi kita dah ucapkan terima kasih sangat-sangatlah. Terima kasih kerana Hawana Hari Wartawan Nasional kan kali ketiga di Ipoh kan. Dan kita juga MPI akan menganjurkan Malam Wartawan Malaysia pada 9 Jun ini dan mungkin ada berita gembira untuk orang TV3 yang menyertai SKM kerana hadiah kewartawanan, hadiahnya besar lumayan. Kerana kita bercakap tentang pemenang emas RM10,000, pemenang perak RM1,500 kan. Dan saya percaya TV3 sebagai sebuah stesen yang sudah established kerana karya-karya yang dihantar itu memang bermutu lah. InsyaAllah. Okay, baik-baik. Terima kasih banyak Datuk Chamil Waria merupakan pengurusi Malaysian Press Institute MPI.
diharapkan MPR terus berkembang maju, Amin, untuk amin. wartawan-wartawan Malaysia kita.